tak apa, saya pergi FB Live juga. Lupa. Okey, silakan. Tak apa, it's okay. Aduk sikit. Save as. Okey. Okey. Dia buat kat pejabat dia. Share screen. Okey, boleh. Okey Ustaz, nampak dah? Mana cahaya ni? Mendung sikit Nampak Ustaz terang je kat sana. Oh ya. Okey. Okey, jap. Oh, lampu tak buka habis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, masih semua kerana menunggu dan kita lewat dalam 10 minit jugalah. Baik, cumanya bab 1 ni rasa kita laju sikit lah sebab kita dah baca tempoh hari. Kita just nak ambil beberapa poin yang kita tertinggal sahaja tempoh hari ya. Tapi alang-alang tu baiklah kita baca jugalah. Ini jangan dibaca dekat lain bunyinya nanti ya. Itu bab 1. Baik. Dalam bab 1 doktorah apa nama? Kita punya penulis kitab ni iaitu penulis perempuan lah, iaitu Haifa Abdullah Ar-Rashid hafizahullah taala, telah mendatangkan beberapa hadis berkaitan, lebih kurang 10 hadis ya, berkaitan dengan sunnah, berkaitan dengan taharah suci. Kalau kita perasan fiqh hadis memang memulakan bab mereka dengan taharah. Sebagai contoh, kita tengok apa ni? Kalau Sahih Bukhari dia tak mulakan dengan bab taharah. Kalau Muwatta' Malik lebih lama daripada Sahih Bukhari. Muwatta' Malik ni kalau penyusunannya dia antara yang terawal lah. Sebab dia zaman Imam Malik lagi. Imam Malik ni sekitar awal abad kedua Hijrah. Cuba kita tengok Imam Malik. Tengok. Kitab Wuqutus Salah. Waqtis Salah. Waktu-waktu salat. Dan Kitabut Taharah. Sebab ini menunjukkan bahawa yang penting dalam syariat Islam ni bab fiqahnya, bab ibadahnya adalah solat. Isyaratnya begitu, sebab tu dimulakan dengan solat. Tapi peliknya Imam Bukhari tak begitu. Ni seni penyusunan hadis yang kalau kita tak mengaji, tak dengar tutup guru kita, satizah kita yang bidang hadis sungguh, memang kita tak boleh faham kenapa Imam Bukhari tak mulakan dengan bab. Dan ini juga menafikan setengah pihak kata ulama-ulama hadis ni tak mahir dengan fiqh. Sedangkan Imam Malik ni adalah imam dalam mazhab dia lah. Sebab zaman dulu mana ada pembahagian, ni ulama fiqh, ni ulama hadis. Dulu ni bila sebut kata ulama, dia semua ilmu dia. Tafsir dia, hadis dia, fiqh dia. Zaman awal lah. Zaman-zaman kemudian barulah pecahan-pecahan tersebut berlaku. Cuba kita tengok lagi, ni maklumat tambahan lah saja saya mulakan begitu. Kita tengok lagi Jami' Tirmizi. Jami' Tirmizi juga bermula dengan Kitabus Salah, bahkan itu yang kedua. Yang pertama, Kitabut Taharah anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tengok.
Maksudnya isu susunannya berdasarkan tajuk-tajuk fiqh juga, fiqh ibadah. Ya. Okey, siapa lagi nak tengok? Imam Muslim, cuba kita tengok. Imam Muslim, tak keluar pula Imam Muslim ni. Okey. Imam Muslim tidak. Lepas mukaddimah dia mula dengan Kitabul Iman. Sebab apa? Tapi lepas Kitabul Iman, tengok kitab yang kedua, Kitabut Taharah juga. Tengok. Kerana dia mengambil semangat, apa dia? Rukun Islam, rukun iman lah. Yang dia pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam. Yakni penyusunannya berdasarkan aturan tersebut. Tapi peliknya sikit, siapa dia? Imam Bukhari. Imam Bukhari memulakan dengan kitab Bada'il Wahyi. Sebab alasannya, kalau saya dengar syarahan Maulana Muhammad Asri Yusof, kerana Imam Bukhari nak bagi mesej, kalau awak tak faham, kalau awak Islam dan awak tak faham apakah itu wahyu, tak guna pun awak ada apa nama reti mengaji Quran, reti wuduk, reti solat apa semua. Sebab apa? Sebab segala-galanya tentang Islam ini adalah ilmu wahyu. Kamu kena faham wahyu tu apa dulu. Kalau kamu tak tahu bahawa wahyu ni apa dia, kamu duk ikut buat solat apa semua, nak percaya syurga neraka, seolah-olah meaningless. Sebab kamu tak faham wahyu tu apa. Jadi nak dapat tidak, kamu kena faham Islam ni adalah wahyu. Islam ni agama wahyu. Begitu. Islam bukan agama ilmu laduni. Islam bukan agama ilmu apa dia? Ilmu pelik-pelik, ilmu falasifah. Bukan. Islam adalah ilmu wahyu. Wahyu ni apa dia? Yang pertama, qala Allah, Quran, 1236 ayat. Dan kedua, inilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dia berapa tu? 7,000 lebih hadis tu. Bahkan 7,563. Dan menariknya untuk kan kita sekarang Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj ni, siapa tengok di Facebook saya telah share satu bahan lah, iaitu hikayat dalam tradisi Melayu kita tradisional. Adanya apa dia? Adanya yang namanya hikayat-hikayat berkaitan Isra Mi'raj ditulis secara khusus. Ada teks yang bertajuk Hikayat Nabi Mi'raj, ditulis dalam bahasa Melayu tulisan Jawi. Kemudian zaman Syekh Daud Fatani ada Tuhfatul apa, kitab apa ya? Tu khusus juga untuk apa nama? Tuhfatul tak ada. Maksudnya versi-versi Isra Mi'raj yang sampai ke alam Melayu kita, awal dulu yang diterima secara umum oleh masyarakat kita adalah versi yang disampaikan melalui hikayat-hikayat. Jadi dalam Sahih Bukhari ada hadis panjang khas berkaitan dengan Kitabul Mi'raj gitu ya. Kalau nak tengoklah saja, kita dah buka ni. Kitabul Libas, Kitabul Nafaqat atau Aqiqah Dabash atau Asyribah, Kitabun Nikah. Dia okey. Ni tengok ni, Kitabul Manaqibul Ansar, kitab tentang kedudukan kaum Ansar di Madinah ya. Dalam ni nanti akan ada hadis berkaitan dengan bab ija'an Nabi SAW bainal muhajirin wal ansar. Okay. Kita lagi bab qaulillahi ta'ala al-ansar antum ahabbu apa? Bab atba'ul ansar. Okay, lagi bawah sikit lagi. Okey. Okey. Tak jumpa pula, tak apalah. Tapi nak katanya dalam ni ada satu hadis yang panjang lebar tentang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dibuatlah perbandingan oleh seorang pengkaji daripada teks hikayat tersebut, hikayat Nabi Mi'raj yang ditulis oleh seorang penulis Melayu tak tahu siapa tu.
dengan hadis Nabi ni. Maka keluarlah beberapa kesimpulan. InsyaAllah ada masa kita akan fokus tajuk tu dalam setengah jam gitu untuk kita bagi rumusan. Hari ni tengoklah kalau kita habis awal teks kita ni, mungkin kita boleh masuk yang tu sikit sebagai nilai tambah insyaAllah. Saya tak nak Kifayatul Muhtaj, betul Kak Intan. Kifayatul Muhtaj oleh Syekh Dr. Fatani. Ni boleh search, memang ada. Dan Kifayatul Muhtaj ni pula sudah dikaji oleh salah seorang rujukan saya juga dalam PhD beliau, iaitu Dr. Rosmawati. Ni kita Kifayatul Muhtaj. Boleh free download pun ni. Tulisan Jawi lah. Dulu-dulu ni dah ada dah yang dirumikan pun dah ada, yang asal tulisan Jawi pun masih ada, Kifayatul Muhtaj. Tapi macam biasalah, dia bercampur aduk sikit. Ni Kifayatul Muhtaj. Jadi sayanglah, sepatutnya kitab ni kalau diberi nilai tambah dari sudut takhrijul hadis, diberi nilai tambah dari sudut semakan apa semua, dia boleh jadi satu kitab yang bernilai. Tapi kalau kita baca direct gini, kita khawatir ia masih lagi banyak bercampur aduk dengan yang tak sahih. Maka datanglah ustaz-ustaz kita, sebagai contoh siapa dia? Malah dah sebut. Isra' Mi'raj sahih. Okey, image. Okey, buku ni telah diusahakan oleh seorang profesor doktor lah buat masa ni. Dia cuba mengumpulkan semua riwayat-riwayat sahih tentang Isra' dan Mi'raj. Dan dia datangkan perbandingan yang sahih dan yang tidak sahih. Jadi ada usaha-usaha begitu Ada usaha-usaha begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tinggal lagi kita lah nak pilih yang mana. Zaman dah moden, maklumat dah terbentang depan mata. Dengan sedikit keterbukaan bahawa pentingnya kita dapatkan sumber tentang benda-benda gaib, benda-benda wahyu ni yang tepat dengan apa yang Allah dan Rasul nak, maka kita boleh cari maklumat yang terbaik. Depan mata, dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Arab dah. Dalam bahasa Melayu dah. Tak ada alasan dah. Cuma lagi, nak ke tidak saja lagi. Baik, kita baliklah our core business today untuk habiskan bab satu kita ni. Baik. Kitab ni kita dah bincang beberapa hari adalah berkaitan dengan sunnah-sunnah yang sering kali ditinggalkan, dan ini menurut pandangan penulis dia, Dr. Haifa Abdullah Ar-Rashid, yang semakin ditinggalkan oleh ramai orang Islam menurut pandangan dia, dan konteksnya mesti negara Arab. Tapi ada beberapa yang kita tengok ternyata dalam konteks alam Melayu, orang Melayu kita juga pun termasuk. Jadi kalau saya nak rajin sikit, saya ulang balik apa yang dia tulis ni. Saya kata sunnah-sunnah Rasulullah yang didapati sering yang semakin ditinggalkan oleh orang-orang Melayu. Jadilah Melayu. Mungkin saya rajin sikit ke masa depan gitulah. Tetapi untuk diri sendiri, bila saya baca kitab ni beberapa 5-6 tahun dulu, memang saya akui, setakat yang kita duduk jadi orang Islam umur hampir 40-30 masa tu, memang banyak daripada apa yang disenaraikan ini tidak menjadi amalan kebiasaan. Sama ada tak tahu langsung, dan memang tak jadi amalan biasa, dan setengahnya memang kita dah buat. Sebahagian pula kita dah buat selama ni, tapi kita tak tahu pun itu adalah sunnah yang sunat hukumnya. Sebab apa? Sebab kita ikut saja. Baik, daripada Laqit bin Sabrah, katanya Rasulullah SAW bersabda, asbigh al-wudu' wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Baik, ratakanlah wuduk kamu dan sela-sela jari bila basuh tangan tu, sela-sela jari ni, bila basuh jari kaki, masuk jari kaki, saya tak tunjuk kaki saya lah kaki-kaki tu guna anak jari. Ni guru saya ajar. Ini guru saya ajar, tapi dia tak kata Rasulullah buat. Maksudnya antara tekniknya guna ibu jari. Sebab apa? Ibu jari paling kecil lah. Kalau guna ibu jari kan masalah tu.
Jadi kuning pun jari. Sela-sela kita. Baik, dan berusahalah masuk air ke dalam hidung. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Lagu mana? Dengan bersungguh-sungguh. Pening kepala. Ya, pening memang pening. Tapi bagi orang yang ada resdung macam saya cerita dah panjang lebar 2 minggu sudah, puas hati. Masa datang nak bersih tu, kleping, pergi tandah, seduk air. Keluarkan 3-4 kali. Memang insya-Allah clear lepas tu. Kalau tak duk kleping, malu kadang-kadang depan orang ramai lah kedai semua kan. Saya akan segera masuk tandas. Dan alhamdulillah memang setakat ni jadi. Kita lega. Memang ialah macam kita bersihkan betul-betul lah kan. Itu je konsep dia. Cuma pening kepala lah, sakit lah. Kita sebut tu, kita sedut tu. Kan? Okey. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh sejumlah imam dalam kitab karangannya, antaranya termasuk Abu Daud dan Tirmizi, Nasa'i dalam Al-Kubra dan Al-Mujtaba, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, Ibnu Khuzaimah Ad-Darimi, Tabarani. Ini bukan Tabarani, Tabarani, Taba. Dia ada ba sini. Tabarani. Cara baca ya. Dalam Mu'jamul Kabir, Hakim dan Imam Hakim dan Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, menurut Ibnul Mulaqqin, hadis ini disahihkan oleh sejumlah imam seperti Tirmizi ataupun Turmizi ataupun Tirmizi, boleh baca belakang. Ter, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim dan Baghawi. Khulasah Badrul Munir, jilid 1/33. Kata Imam As-San'ani, ulama hadis Yaman pada abad 1000 Hijrah, hujung-hujung dah. Dalam Subulus Salam, syarah dia kepada Bulughul Maram, tak silap saya, Subulus Salam ni adalah kitab syarah kepada Bulughul Maram. Bulughul Maram kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Hadis-hadis fiqh lah, hadis-hadis fiqh Bulughul Maram itu, fiqh Syafi'i. Menyatakan hadis ini menjadi dalil kepada suruhan. Tapi suruhan ni apa statusnya? Wajib lah. Sebab suruhan ni boleh jadi dua. Sama ada wajib ataupun sunnah. Jadi yang mana? Suruhan. Itulah ulama fiqh akan bincang mula. Ulama usul fiqh. Memasukkan air ke dalam hidung. Bagaimanapun orang yang berpuasa tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung. Bimbang jika air turun ke kerongkong dan boleh membatalkan puasa, khususnya bagi mazhab Syafi'i. Mazhab lain pun kebanyakannya samalah. Ini menunjukkan bahawa memasukkan air ke dalam hidung bukanlah suatu perkara yang wajib. Kalau wajib, mestilah disuruh juga bulan puasa. Maka suruhan di sini, apa nama, wajib ke sunat? Sunat. Tidak jadi wajib. Bukanlah sesuatu yang wajib. Tidak wajib kepada sunat ataupun harus. Tapi nakih ni ada suruhan. Maka suruhan itu jadi sunnah. Sunnah yang sunat hukumnya. Begitu. Jika wajib, nescaya baginda mewajibkan secara serius dan tidak membolehkan untuk ditinggalkan walaupun ketika berpuasa. Al-Bassam juga sependapat dengan pendapat ini, sebagaimana yang ditulis dalam Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Tengok syarah pada Bulughil Maram juga. Okey, selesai. Jadi lagu mana? Lagu tu lah. Kenalah seduk air dalam hidung. Kalau tak seduk, tak buat satu sunnah yang kecil tapi besar implikasinya. Terutamanya pada orang yang resdung. Disyorkan sungguh-sungguh, seduklah kuat-kuat. Siapa ke terdiam sejenak, biar mana? Brain freeze. Mungkin boleh jadilah. Saya pun terdiam sekejap. Kadang-kadang tengok dalam TV kan orang tunjuk jenis orang isap dadah ni mas, debu syabu ni, ada gitulah. Dia letak atas meja tu. Kita tengok dia buat tu kita. Nah, maksudnya kita pun buatlah air tu. Memang terbenunglah sekejap Sekejap tu terbenung. Okey, seterusnya berkumur 3 kali dengan satu tapak tangan. Ni pun kita dah cerita pada dah ajar, iaitu kata Allamah Ibnul Qayyim. Dia kalau baca Ibnul Qayyim ni tak ada Al-Jauziyah, maka kita baca Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau tak ada Al-Jauziyah, sepatutnya di sini ada alif lam.
Ibnu Qayyim. Kalau ada Al-Jauziyah tulisan, maka kita baca Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tak ada alif lam pada Qayyim. Itu kaedah bahasalah Dr. Zaimi dok ajar kami tu. Sebab kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ni sebanyak 9 jilid ke 8 jilid adalah teks yang Dr. Zaimi guna untuk tesis PhD dia di Jordan. Apa Zadul Ma'ad ni? Zadul Ma'ad ni kitab sirah yang disusun berdasarkan pensyariatan ibadah. Kitab Zadul Ma'ad ni Imam Ibn Qayyim susun ketika dia dalam perjalanan musafir atas unta, tanpa ada rujukan apa-apa dalam kepala saja. Allahu Akbar. Ibn Qayyim siapa? Anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Jadi dia tulis kitab ni sebab kitab-kitab lama dia tulis belakang dah. Jadi dia terfikir nak tulis satu kitab yang kronologinya adalah pensyariatan ibadah. Yang mana dalam masalah ibadah orang Islam ni, yang mana dulu dan kemudian. Macam kita tahu dalam bab salat malam Isra Mi'raj. Jadi dia bukan benda yang awal-awal disyariatkan dalam Islam. Ya. Maka itulah dasar penulisan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ini. Baik. Maka kata Allamah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, beliau menggunakan secedok air untuk berqamar dan membasuh hidung. Setelah setengah cedok untuk mulutnya dan setengah cedok lagi untuk membasuh hidungnya. Tak nampak lagi tu. Boleh juga menggunakan air yang sama atau mencedok air yang lain. Namun begitu Nabi SAW menganjurkan untuk menggabungkannya sebab apa? Jimat. Sebab apa? Negara Arab tak ada air. Negara Arab tak ada air, okay? Susah airnya. Kita orang Melayu ni memang penuh dengan air. Itu bid'ah-bid'ah kita banyak bersabit dengan air. Mandi safa, mandi tu, mandi ni. Sebab air banyak. Orang Arab tak ada bid'ah berkaitan air. Sebab dia tak ada air. Dia mempengaruhi tu. Jadi lagu mana? Lagu ni, ambil dengan tangan satu, masuk dalam mulut, dalam masa yang sama, masuk dalam hidung terus. Boleh buat tu, kena praktis sikit lah. Beberapa kali. Baru boleh. Baru jadi expert. Kita cebok air ataupun kita dah air tu, maksudnya seduk dengan mulut untuk koma, masuk dalam hidung terus. Masuk dalam mulut, seduk terus. Anak tengok ibu buat apa ni pelik ni. Dia tengok, tak ada, memang ambil wuduk lah kata. Begitu. Kalau boleh buat begitu, kita sedang melakukan sunnah yang hampir, yang kebanyakan orang tak buat dah hari ni. Jadi, kita buatlah kadang tahun ni ada hadis sahih, maka kita pun rasa Allahu Akbar. Seronoklah kita buat benda yang betul-betul ada hadis dan sandarannya. Kita dah mengaji, kita dah dengar, kita dah tengok sendiri. Puas hatilah, puas hati. Tu ya. Jadi nilai tu lain lah, tuan-tuan ya. Dia punya feeling, dia punya hayatan tu lain. Baik, masalah ini ditunjukkan oleh hadis-hadis berikut daripada Abdullah bin Zaid tentang sifat wuduk Rasulullah SAW. Anna Abdullah bin Zaidin annahu afragha min al-ina'i ala yadayhi faghasalahuma thumma ghasala aw madmada wastanshaqa min kaffatin wahidatin. ففعل ذلك ثلاثا ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. Abdullah bin Zaid menuangkan air dari bekas kedua tangannya. Jadi dia tak celup. Dia tak celup. Dalam mazhab Syafi'i versi Nusantara, yang kebanyakan mereka melaranglah kita celup tangan dalam air kerana nanti jadi air musta'mal. Bila jadi air musta'mal, air telah digunakan, maka sebahagian kata adalah air itu dah tak boleh menyucikan walaupun dia masih suci. Sebenarnya tidak. Guru kami, Dr. Said Syahrizan Said Muhammad bin Aqil Hafizahullah, kami mengaji fiqh Syafi'i dengan dia, walaupun tak habislah, saya kena mengaku ya, tak habislah. Cumanya, dia buktikan memang ada dalam kitab fiqh Syafi'i juga kata, apabila kita cedok air dalam bekas yang kecil, dalam keadaan kita meniatkan tangan kita itu sebagai alat untuk mencebok, maka air bekas itu tidak kira musta'mal.
Tapi kena niat tangan kita ni bukan untuk basuh tangan lah, anggota wuduk, tapi untuk alat untuk ambil air. Maka air lebihan dari bekas kecil yang tidak cukup 2 qalah tu, 2 kullah, masih dikira sebagai suci dan menyucikan. Jadi boleh cebok lagi guna untuk benda lain pula. Begitu. Detail fiqh Syafi'i ni memang detail. Itu kita tak boleh nafilah. Bagus dari satu aspek, tapi agak nanti agak ketat dan juga agak nak kata menyusahkan tu macam tak manis sangat, tapi agak ketat dan agak tak banyak ruang dari satu aspek. Baik, kemudian apa yang berlaku? Berapa kali tu? Lantas beliau membasuh, Abdullah bin keluar dengan membasuh lantas beliau membasuh atau berkomor dan membasuh hidung dengan menggunakan satu tapak tangan. Dan beliau lakukannya sebanyak 3 kali. Mazhab Syafi'i anjurkan 3 kali. Sekali 3 kali bagus. Lebih sikit tak berbasik. Ada setengah kata kalau ambil bukan ambil lebih 3 kali tu. Maksudnya bila basuh anggota sampai siku ni, kadang-kadang orang ambil ngam-ngam, maka pelebihlah sikit tanpa membazirkan. Ihtiyat lah. Itu disyorkan juga. Beginilah cara wuduk Rasul. Kemudian Abdullah bin Zaid kata, beginilah cara wuduk Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari nombor 191, Muslim 225, Abu Daud 119 dan Tirmizi nombor 28. Kata Ibnu Hajar, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, hadis ini menunjukkan secara jelas untuk menggabungkannya antara berkumur dan membasuh hidung sekaligus. Cebok ataupun tuang air dalam tangan, macam kita paik tu, tak ada. Ataupun celup, kita niatkan dengan cebok tu. Komor, sedut dulu. Komor, sedut dulu. Lepas ni buat tu ya. Tak buat, dikhawatiri ilmu itu tidak diamalkan nanti. Dicas oleh Allah Ta'ala di akhirat. Jadi lepas ni, ejahlah buat dulu. Orang-orang yang hidung macung tu tak lah sikit. Yang hidung rendah tu, dia kena struggle lah sikit ya. Macam mana? Baik. Seterusnya, menurut beliau lagi, hadis tersebut dijadikan dalil sunat. Hukum sunat, hukum taklif. Hukum wada'i dia. Menggabungkan antara berkumur dan membasuh hidung daripada satu cendok air. Menurut An-Nawawi, iaitu, apa dia Nawawi nama sebenar dia? Apa nama Nawawi sebenar? Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Yahya nama sebenar dia. Menurut Al-Imam Nawawi rahimahullah pula, hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab yang benar dan terpilih. Mazhab mana ni? Syafi'i. Sebab Imam Nawawi dianggap sebagai qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Qaul mu'tamad. Mu'tamim ni. Mazhab Syafi'i ya. Ada 3 cedokan kali. Pada setiap cedokan dia berkumur dan membasuh hidung sekaligus. Syarhul Muslim dan Sunan Tirmizi. Tengok. Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi telah mensyarahkan Sahih Muslim punya hadis. Baik, yang kedua hadisnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katanya, annahu tawadda'a faghasala wajhahu wa akhadha gharfatan min ma'in famadmada biha wastanshaq. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ sini balik. Dia berwuduk dan membasuh wajahnya. Dia siapa? Rasulullah lah. Sahabat ni nama apa? Abdullah bin Abbas tengok Rasulullah wuduk. Dia di sini berwuduk. Ta di sini tawadda'a. Ya ta ni ta annahu berwuduk dan membasuh wajahnya dengan mengambil satu cedokan air, lantas berkumur dan membasuh hidung dan berkata, beginilah kulihat Rasulullah SAW melakukan wuduk. Silap tidak. Dia kata dia buat, kemudian dia tunjuk kepada sahabat, pada dia kata, ginilah Rasulullah, aku tengok Rasulullah buat. Hadis riwayat Bukhari nombor 140, Ibnu Majah nombor 403, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis tersebut adalah dalil untuk menggabungkan antara berkumur dan membasuh hidung dengan sekali cedokan. Okay. Cedok ni cedokan.
Patutnya cedukan ya. Baik, hadis yang ketiga daripada Ali radhiyallahu anhuma. Ali radhiyallahu anhu, sorry. Katanya Rasulullah SAW berwuduk dan berkumur 3 kali dan membasuh hidung 3 kali dari satu tapak tangan. Di dalam redaksi lain ataupun di dalam riwayat lain, kemudian baginda berkumur beristinsar. Okey, jadi istinsyaq ni istilahnya istinsar. Istinsar 3 kali. Baginda berkumur dan beristinsar dari tapak tangan yang baginda gunakan untuk mengambil air. Okey. Okey. Istinsar maksudnya apa dia? Istinsyaq, masukkan air ke hidung. Istinsyar, menolak keluar air itu balik. Menolak air itu keluar balik. Istinsyaq, istinsyar. Begitu syaratnya. Terdapat sebuah hadis lain daripada Talhah bin Musharrif, daripada ayahnya dan datuknya. Hadis ini bertentangan dengan riwayat yang disebut di atas. Bertentangan. Ini penting. Pernah aku melihat Rasulullah SAW memisahkan di antara madmadah dan istinsyaq. Fara'aituhu yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Maksudnya apa dia? Qoma dengan istinsyaq. Maksudnya qoma suku, sombak dalam hidung suku. Boleh jugalah, tak ada masalah. Kena tahi-tahi tangan sakit tak boleh nak buat direct. Ada setengah orang tak biasa ni, duk tonyoh-tonyoh tak masuk air. Dia kata nak tonyoh air keluar, nak tonyoh air keluar, tak masuk. Sebab tu dia kena, kalau kedudukan kita tu tak boleh tegak lah. Dia kena kita membongkok sedikit. Ketika ambil air tu, bila air duduk gitu, kalau kita duduk gini, memang air tu bocor. Ada? Itu kena pandai-pandai lah juga tu. Kena duduk bongkok sikit. Kalau kita straight, maksudnya kita cebok air, mungkin mulut ni sempat masuk air. Nak masuk hidung, tinggal 2 titik. Ada masuk. Jadi kena bongkok sikit lah. Baik, hadis ini dikatakan dhaif. Kita masukkan tadi kerana 2 alasan. Pertama, Lays bin Abi Sulaim adalah dhaif. Ada perawi yang bermasalah. Kedua, Musharrif ayat Talha adalah perawi yang tidak dikenali keadaannya, majhul. Tapi jangan pelik, akan ada kitab-kitab fiqh, termasuk fiqh Syafi'i, kadang-kadang mereka lebih prefer guna hadis yang dhaif. Sebab hadis dhaif tak ditolak ya, dah faham? Hadis dhaif tak ditolak dalam amal, tapi dengan dhawabit. Jadi jangan pelik kalau kita jumpa dalam kitab-kitab fiqh yang mutaakhir, mereka cenderung untuk istimbat berdasarkan hadis dhaif. Dan itu diterima, tak ada masalah. Cuma bagi orang yang sedikit belajar macam kita dan jumpa yang lebih kuat, maka kita boleh beramal dengan yang lebih kuat. Itu saja ya. Janganlah pula lepas ni kita tengok orang yang berkomoh, tak buat macam kita, begitu, kita pun tak buat pun. Kena cuba buatlah lepas ni, dah belajar ni. Kita kata, ni tak ikut sunnah ni. Nabi tak buat macam ni. Bukan begitu. Dan keadaannya kita kena tahu, Rasulullah solat ni lama dalam hidup dia ya. Daripada sebelum Isra' Mi'raj pun Rasulullah dah solat, tapi solat cara yang wallahu alam lah. Lagu mana dia punya kaifiatnya. Tapi sujud masa Fatimah, apa masa Bani Quraisy apa nama, letak perut unta atas belakang Rasulullah ketika Rasulullah sujud. Maksudnya Rasulullah dah ada solat, tapi solat cara yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dikatakan begitu, yang entah rakaat dia takbir lagu mana, wallahu alam, kita tak tahu. Ada setengah ulama menceritakan, tapi Allah alam secara jelas tak tahu lagu mana. Tapi yang selepas Isra' Mi'raj lah baru ada yang komplit lah. Begitu. Jadinya kita kena faham bahawa Rasulullah solat sepanjang hidup ni, daripada malam Isra' Mi'raj tu dia balik esok subuh tu, sampailah dia wafat, bukanlah sekali dua, banyak kali lah. Jadi saya ada pandangan, saya bincang dengan Ustaz Zul lah, ada kemungkinan tak Rasulullah pun tidak satu cara saja, cara dia wuduk ataupun cara dia solat. Sebab tu riwayat tu boleh pelbagai. Boleh faham tak maksud saya? Ketika mana sahabat ni tengok Rasulullah angkat takbir, terlihat setentang bahu.
riwayat Ibnu Umar juga, Ibnu Umar ke Ibnu Abbas. Maka dalam keadaan lain, bila Rasulullah salat, ada sahabat yang riwayat seolah-olahnya setentang dengan telinga. Sebab tu ada pelbagai wajah hadisnya nanti. Nampak tak? Dan semuanya betul dan semuanya ikut sunnah Rasulullah SAW. Sebab itulah kita kata, dalam bab solat ni, saya ikut mazhab Syafi'i, sunnah Rasulullah SAW berdasarkan mazhab Syafi'i sebagai contoh asasnya. Cuma ada beberapa perkara yang saya cenderung untuk yang ini lebih kuat. Itu kita ada ilmu, kita boleh praktiskan. Tapi untuk bersama dengan masyarakat, kita kena ikut yang arus perdana. So, maksudnya bila solat di surau masjid dan seumpamanya lah. Dan seumpamanya. Baik. Kedua musyarrif, ayah Talhah adalah perawi yang tidak dikenali, keadaannya majhul. Dia jahil. Dalam ilmu hadis, mustalahnya majhul ini maksud tidak dikenali siapa musyarrif. Siapa dia, datang daripada mana, guru dia siapa, duduk di mana, IC dia nombor berapa. Tak ada ulama-ulama hadis yang tahu siapa hakikatnya. Jadi itu menimbulkan kepelikan dan kejanggalan lah. Ganjal apa dia? Ginjal. Bunyi pula ni. Ya betul dia orang ni. Merisaukan ni. Kejap ada komen ni, dia tengok. Tangan kita niat sebagai gayung. Okay, patut suara Kak Liza sedap mengaji. Bagus masukkan air dalam hidung nak jaga vokal, kori atau penyanyi kasih clear rongga pernafasan. Ni tip penting ni. Mandi bunga. Ya Kak Liza. Baik, kita pergi terus. Menurut Ibnu Hajar, hadis ini adalah hadis dhaif sebagaimana disebut. Ini seperti apa? Dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan Ibnu Mulqin. Ini saya jaga dengan Ibnu Hajar dan Ibnu Mulqin mengutip dalam Talkhisul Habir daripada Nawawi dalam Tahzibul Asma' wal Lughat. Tahzib Asma' wal Lughat ni kitab perawi-perawi hadis ya, yang menghimpunkan nama-nama perawi hadis. Menurut mereka, para ulama setuju dengan pendapat ini. Apa setujunya? Setuju tentang kedhaifan hadis itu disebabkan ada perawi-perawi yang bermasalah. Ya. Menurut Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, tidak terdapat keterangan yang memisahkan antara berkumur dan beristinsyak. Masuk air dan hidung ni, dalam mana-mana hadis sahih. Hanya terdapat riwayat daripada Talhah, ayahnya dan datuknya yang mana datuknya bukanlah salah seorang daripada sahabat. Namun macam saya sebut tadi, jangan terkejutlah kalau kita mengaji kitab fiqh Syafi'i, tengok itu memang ada dan dibenarkan. Benda memang tak salah dalam konteks perbahasan fiqh usul fiqh untuk istinbat hukum dan seumpamanya. Baik. Okey. Habislah kita. Ada Ustaz. Ustaz. Ya. Ustaz. Bab 2 dengan 3 Kak Liza dah WhatsApp dekat Ustaz. Tak tahu. Bab 2 dan 3 dah hantar dekat Ustaz. Sekejap. Okey, kejap. Kita tutup yang ni dulu. Hadis ni pun boleh tutup. Ke kita nak bincang yang saya kata pasal Isra Mi'raj tu sikit. Okey je Boleh Ustaz. juga? Boleh Ustaz. Interesting Ustaz. Boleh? Masih lagi Sesuai dengan masa kan. Ya, masih kebetulan. Saya pun panas-panas lagi duduk study benda tu. Ustaz, Kalau bukan apa begitu, Ustaz, masih sekejap, lagi Ustaz, masih lagi yang kata ada lagi yang tak faham lah. Kalau kita dah baca mungkin kita faham, tapi ramai lagi yang tak faham Ustaz. Pastinya kita kena kedepankan masalahnya juga. Okey. Ya. Okey, nampak? Nampak Ustaz? Ini satu. Ini dua. Okey. Okey. Hikayat Nabi Mi'raj. Okey. Kenapa gambar syekh kita keluar ni? Okey. Kifayatul Muhtaj. Kita cari dulu. Apa tadi namanya? Hikayat Nabi Mi'raj. Okey, tengok di situ. Banyak gambarnya.
Okey, ni manuskrip membedah kisah ya Nabi Mi'raj. Okey. Nabi Mi'raj ya. Dan ada di apa nama di ni PNM ada lagi ya di Pusaka Negara Malaysia manuskrip hikayat Nabi Mi'raj. Okey. Okey. Okey, kejap. Kitanya gini ya. Kalau kita nak faham bagaimana perkembangan Islam di alam Melayu, banyak kali dah saya ulang, saya kena ulang lagi. Bila Islam datang ke alam Melayu, sekejap. Kita buka papan putih dulu. Okey, nampak ya? Okey. Rasulullah sekitar tahun apa? 507 ke 80 Masih. Rasulullah lahir, Kak Lina? 80 tak? Sehingga tahun 520. 70. Nabi wafat 621. Lebih kurang lah Ustaz. Yang sah tu tak ingat. Puluh tu. Around that, Yang puluhan tu sure. 63 tahun. Hmm. Okay. Ini masih. Kerajaan Islam pertama establish di alam Melayu adalah Samudra Pasai sekitar 1001 Masih. Jalan Melaka establish ni apa dia? Samudra Pasai. Samudra Pasai ni Pasai belah mana? Kerajaan ya, kerajaan maksudnya form sebagai kerajaan. Dan Melaka 1400 jatuh pada 1 Polis kan. Okey, masih kemudian daripada sini muncullah Pasai bukan Pasai apa nama atas pada Singapura tu? Allahumma salli ala Muhammad. Pulau apa? Batam. Batam ke Batam. Riau. Kawasan Batam apa semua tu lah. Orang Melayu apa sih dia panggil? Riau ni ke? Bukan Bajau ni. Riau, baca lagi. La Riau. haula wala quwwata. Riau. Riau. Riau Lingga. Melaka jatuh, Riau Lingga naik, Aceh naik atau berkembang sampailah abad ke-20 lah, 900 ya. Okey. Ini perkembangan Islam, zaman perkembangan ya. Ini boleh kata zaman pasca Hindu-Buddha nak masuk Islam. Cuma zaman ni tulisan Jawi apa semua dah establish. Dah ada tulisan Jawi. Bermaksud Islam dah sampai, pengaruh Arab dah sampai seawal 100 ke 200 tahun sebelum itu. Untuk establish satu tulisan, dia takkan 10 hari, 10 tahun, 20 tahun. Lama. Ya, sampaikan boleh dicipta huruf ca, ya, nga, pa, wa. Itu kebijaksanaan untuk nenek moyang kita lah. Ya. Jadi, ketika ini, sebelum zaman Islam ni, masyarakat kita umumnya adalah Hindu-Buddha. Dan juga agama asal kepercayaan belief dia panggil ya. Kepercayaan tradisi mereka, Sang Hyang Tunggal lah, apa benda tu lah. Semangat-semangat, mambang apa semua yang kita dah bincang sebelum itu. Dan Hindu-Buddha campur aduk. Tapi mereka dah kesusah hikayat-hikayat mereka secara lisan dan tulisan. Maka zaman Hindu-Buddha Mahabharata dan Ramayana yang kemudian dilokaliskan jadi hikayat Pandawa 5 dan hikayat Sri Rama. Jadi ada hikayat Pandawa 5 dan Sri Rama, kontennya tentang dewa-dewi, tetapi dia punya tulisan guna tulisan Jawi. Bayangkan. Bayangkan. Hikayat Pandawa 5.
Cantik. Yang ni dia kalau tengok punya manuskrip hikayat Antuah. Tapi adalah hikayat Pandawa Lima tu memang ada. Tulis macam ni, Jawi macam kitab, tapi isinya hikayat Pandawa Lima yang diambil daripada Mahabharata Ramayana. Bayangkan. Itu situasinya zaman itu, ya. Okey, apa yang berlaku? Ringkasnya lagi cerita. Bila Islam datang, para penceramah pendakwah pun itulah kisah Nabi dan Rasul, kisah Isra Mi'raj, kisah ni secara lisan, yang kemudian segelintir penulis istana, biasanya zaman tu kita tahu latar masyarakatnya buta huruf. Jadi 1% dia baca dan juga ke sana. Apa yang datang dalam surah tadi yang satu percaya. So yang 1% ni dapat maklumat daripada penceramah pendakwah Arab ke India ke China ke, yang duk cerita pasal Nabi dan Rasul, yang duk cerita pasal Isra Mi'raj apa semua ni, dia pun tulis balik. Dia dengar dia tulis balik. Dia riwayatkan secara betul lisan dan bertulis. Tetapi disebabkan mereka ni kreatif dan maklumat mereka terima pun mungkin dah tokok tambah, sebab zaman-zaman dah 1000 ni dah jauh daripada zaman Islam ni. Dan Islam nak sampai ke alam Melayu, dia lalu mana? Dia lalu Farsi, dia lalu India, dia lalu Cina, dia lalu Arab dulu, barulah sampai ke alam Melayu. Maksudnya pengaruh segala hadis palsu, segala Israiliyat, segala tradisi Parsi, segala tradisi India, segala tradisi ni dah bercampur aduk, barulah sampai alam Melayu. Jadi versi cerita kisah Nabi Rasul, cerita-cerita apa semua ni dalam Quran Sunnah ni sampai melalui pengaruh-pengaruh ini, sastra lah. Jadi apa berlaku? Kemudian muncullah hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi membelah bulan, hikayat Nabi Yusuf, hikayat yang begitu banyak. Hikayat cerita Nabi dalam bentuk hikayat, sebab tradisinya hikayat lisan, sastra lisan dan sastra tulisan, ya, dalam manuskrip. Soalannya, bila cerita-cerita ini jadi hikayat ditulis dalam bentuk manuskrip, sumber agama, sumber cerita-cerita ghaibiyat sam'iyat, cerita Nabi dan Rasul yang sakral, yang wahyu itu yang sampai kepada masyarakat kita, adakah versi yang direct daripada Quran hadis ataupun versi hikayat? Yang mana sudah ada tokok tambah, yang mana dah ada tahrif, penyelewengan, yang mana dah ada pelbagai lagi perkara-perkara ni. Nampak? Jadi apa yang berlaku adalah itulah yang menjadi pegangan, i'tiqad, kepercayaan. Bukan lagi sumbernya Quran, tafsir, hadis, syarahnya. Bukan. Berapa lama? Sampai hari ini pun masih lagi. Sebab ini semua adalah kitab-kitab Jawi, dan kitab Jawi dalam tradisi kita dianggap seolah-olah, walaupun mereka tak kata, seolah-olah sakral. Tak boleh dikritik. Sebab apa? Penulisnya ulama-ulama yang tahapnya boleh mencapai tahap wali. Ini masalahnya. Quran hadis tidak direct. Sedangkan ceritanya cerita Nabi dan Rasul. Kita mengaji hari ini, cerita Quran hadis tak boleh tokok tambah. Mesti daripada sumber yang benar. Nak tengok syarah pun tafsir, kena tafsir muktabar. Nak tengok hadis pula, kena tengok syarahnya. Okey. Jadi muncullah yang namanya hikayat Nabi Mi'raj, hikayat Nur Muhammad termasuk, dan banyak lagi hikayat-hikayat yang begitu. Banyak saya boleh selangaikan. Sebab itu kajian saya master PhD tempoh hari. Teks yang saya guna setebal hampir 1000 muka surat, tapi tak kaji semualah. Saya ambil kisah sebahagian untuk tengok kisah Nabi dan Rasul versi yang ditulis di alam Melayu. Itu dahsyat. Okey.
Ringkas ceritanya, ni buku yang bila saya duk cari bahan tu jumpalah. Kalau tengok yang manuskrip, masalah lah kita nak baca kan. Tengok manuskrip. Ni kitab Jawi yang sudah dicetak. Tapi ni yang Syed Fatani punya, ini sastra kitab dia panggil. Maksudnya sudah dalam bentuk kitab. Bila bentuk kitab, lagilah tinggi nilai dia. Pun tak selamat daripada pengaruh-pengaruh tadi. Tapi ini dah dianggap sumber muktamad paling muktabar lah. Itu. Adakah Syed Fatani sengaja nak cerita benda-benda mengarut? Kita tak kata begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Syed Fatani rahimahullah ta'ala sudah memberikan sumbangan yang besar dalam dakwah dan juga penulisan dan ilmu. Tapi tetap kita kata ada kekurangan-kekurangan tertentu yang perlu diberi nilai tambah. Yang inilah aliran tradisional tak boleh terima. Sebab pada mereka, penulis ni Syed Fatani, kitab ni kitab Jawi, sudah khalas, muktamad. Tak payah dah nak cross check dengan Quran, sunnah ke hadis ke, tak payah dah. Itu sifat yang tak bagus lah. Tak bagus. Jadi apa yang berlaku adalah hikayat ni apa dia? Okey, sini. Okey. Ini hikayat Nabi Mi'raj. Ini dalam konteks besar. Siapa nak baca yang versi asal, pergilah ke perpustakaan negara tingkat berapa belah tu. Saya nak tengok hikayat tulisan tangan asal. Hikayat Nabi Mi'raj. Dia pun tunjuklah, inilah bendanya. Kita pun tengoklah, buat-buat pandai, tak apalah. Ini. Ya. Tapi adakah ini sumber yang muktamad dan muktabar? Tidak. Ini saduran. Ini adaptasi. Ini hanya ditulis kita 45 mungkin 200-300 tahun dulu. Quran hadis 1400 tahun. Dan agama tak turun ini sebagai sumber muktabar, tapi bagi aliran tradisional ini sudah memadai. Sebab apa? Kitabnya lama, penulisnya mungkin ulama besar, wali-wali Allah, bahkan ia ditulis dalam tulisan Jawi. Maka benda ni kalau cakap di luar bergaduh. Termasuk di mana? Kerja saya ni lah. Itulah isunya. Kena sabar sikit lah. Tunggu masa. Begitu. Okey. Ini pun membedah kisah Isra Mi'raj. Di Indonesia, di Puspanas ke dipanggil? Puspanas. Pustaka Nasional Indonesia. Puspanas. Lebih kurang begitulah. Puspanas. Pustakaan Nasional Indonesia. Pun ada dalam 9 versi hikayat Nabi Mi'raj ini. Sebab dulu tak ada cetak, maka dia disalin. Disalin. Penyalin tu mungkin tersalah, mungkin dia tokok tambah, mungkin dia kurangkan. Ada pelbagai keberkalian. Nampak? Okey, datang seorang pengkaji, ringkas kitanya lagi, yang namanya Edward Jamaris. Dia telah transliterasi ni alih aksara daripada Jawi ke Rumi tanpa ubah konten langsung. Itu maksudnya. Ni nanti saya share dalam grup. PDF ni lengkap. Jadi digabungkan 3 hikayat. Hikayat Nabi Mi'raj, hikayat Nur Muhammad dan hikayat Dharma Tasya. Ini saya tak tahu hikayat apa benda ni. Yang ni kita biasalah yang kita kritik tu. Okey, Edward Jamaris. Bila ni? 1983. Saya pun tak lahir lagi. Saya lahir 1985. Okey. Apa dia tengok? Kandungannya muka surat 13. 13. Besarlah sikit. Haluh nak. Baru nampak. Okey, muka surat 13. Hikayat Nabi Mi'raj, dia bagi pendahuluan sikitlah. Apa dia Mi'raj ni apa dia? Satu peristiwa besar begini Zamzam 27 Rajab, surah Al-Isra begini. Dia pun ceritalah, hikayat ni hikayat Nabi Mi'raj ni, manuskrip dia milik Museum Nasional bernombor VDW78 berukuran. Ni maklumat orang kaji manuskrip, dia panggil filologi, akan cerita benda-benda lagu ni. Ada 58 halaman, 19 baris, setiap halaman tulisan naskah Arab Melayu baik jelas. Ada
hikayat Nabi Mi'raj ni tercatat dalam ni, ni dia punya nombor-nombor belakang, nombor panggilan yang disimpan dan masih ada lah. Kalau kita pergi, kita kata nak tengok semua ni, akan ada. Masih simpan. Pedoman translasi apa yang dia buat ini tak penting, sikatan naskah tak penting, ini dia macam kesimpulan daripada kisah yang memang bidang filologi, kaji kandungan manuskrip, pergilah. Ya. Okey, mula sini translate text. Okey. Ini ni daripada kitab tadi lah yang original. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi bi 'abdihi lailan min minta maaf ayat Quran ni tak boleh baca macam tu ya. Bismillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Okey, surah Isra ayat 1. Artinya Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala begini terjemah dia dengan ayat lama. Ni muka surat 2 maksudnya. Ni masuk muka surat 2 dalam manuskrip yang asal. Okay. Amma ba'du fahadhihi risalatu la latifatu fi bayanil Isra wal Mi'raj. Artinya adapun kemudian daripada itu maka inilah suatu risalah yang kecil pada menyatakan Isra dan Mi'raj bagi penghulu kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang anaknya Abdullah dan yang anak Abdul Muttalib, yang anak Hashim, yang anak Abdul Manaf dan ibunya Aminah, dan diperanakkan di dalam negeri Mekah yang masyrifah. Gitu. Bahasa lama lah ni. Ni memang Jawi asal tapi tukar ke Rumi. Kita boleh baca lah. Tapi ayatnya masih strukturnya struktur yang begitu tradisional dan klasik lah. Baik, menariknya sini. Sebermulanya maka ada satu riwayat akan Nabi kita Muhammad pada antara suatu pada masa padahal ia berbaring-baring antara dua laki-laki pada sisi Baitullah. Tengok. Dalam teks ni kata Rasulullah berbaring di antara dua laki-laki pada malam Isra Mi'raj dalam Masjidil Haram. Dalam riwayat hadis ada ke tidak benda ni? Okey, satu. Yang kedua, tiba-tiba datang kepadanya Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam. Tapi teks ini yang tersebar di alam Melayu dan dibaca di surah masjid yang tok nenek kita pegang ia sebagai sumber yang muktamad yang sahih. Okey, banyak lagi lah. Bahkan sini disebutkan apa dia? Di atas ni Aqsa baitul kami menatika subhanahu wa ta'ala amin fasih lumanas ahli akhir zaman. Okey. Jadi datanglah satu orang pekaji ni daripada Indonesia juga, Abdullah tu dengan Asyik Yudawi Rajaya ni. Dia kaji hikayat Nabi Mi'raj, teks tadi. Dia buat analisis intertekstual, ni satu teori dalam kajian teks sastra dan juga teks klasik. Dia buat perbandingan antara hikayat tadi dengan Sahih Bukhari. Ni penting apa? Dengan dia buat perbandingan antara apa dia? Okey. Hadis Sahih Bukhari nombor 3597. Yang saya sebutkan tadi. Dalam kitab apa dia? Kitab ataupun bab berkaitan dengan Manaqibul Ansar, bab Nabi Mi'raj. Jadi dia buat perbandingan daripada hadis Sahih Bukhari berkaitan Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj tu dengan hikayat tadi tu. Dia buat perbandingan. Ada sama ke? Banyak beza. Jadi gerubak dekat kira long story short, belakang ni rumah tambah 3, 4, 5. Semalam duduk bentang-bentang dalam masjid tu, tiba-tiba apa? Bateri laptop habis, charger tinggal di pejabat. Nasib baik dah nak masuk isyak dah, okey lah. Dalam H&M ni hikayat Nabi Mi'raj. Dalam hikayat Nabi Mi'raj dijelaskan bahawa cerita Isra Mi'raj merupakan cerita yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Abbas? Pakcik Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib.
dan sahabat Nabi yang lain. Sedangkan dalam Sahih Bukhari 3887 tidak dijelaskan demikian. Kerana perawi yang meriwayatkan Sahih Bukhari nombor 3887 adalah Malik bin Sa'sa'ah. Perawi pun dah masalah. Okey, ni punya matalah saya tak baca. Tapi hujah dia menarik. Cuba dengar. Dalam hikayat Nabi Mi'raj juga memiliki kejanggalan cerita, iaitu penempatan ataupun disebutkan nama Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu sebagai sahabat yang mendengar kisah daripada Nabi SAW mengenai Isra Mi'raj. Hal ini disebabkan Abbas ini adalah paman, pakcik lah Nabi Muhammad yang masuk Islam sesudah penaklukan Khaybar pada tahun 629 Masihi. Peristiwa Isra Mi'raj berlaku sebelum Nabi hijrah lagi. Jadi macam mana masa ni Abbas tak masuk Islam pun lagi. Jadi bila dia tak masuk Islam, macam mana dia riwayat hadis? Tengok kecanggahan dah berlaku dari sudut awal-awal lagi dah. Jadi ambil daripada mana ni versi yang hikayat ni? Versi dengar di telinga kemudian tulis lah. Tu masalahnya. Nampak tak? Dengan demikian sangatlah tidak mungkin Abbas radhiyallahu anhu mendengar kisah Isra Mi'raj ni langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Cuma pengkaji ni nak cuba harmonikan. Dia cuba tapi dia tak ada bukti. Cuma dia timbulkan satu hipotesis sangka baik. Dia kata, namun dapat dimungkinkan apabila yang dimaksudkan penulis hikayat Nabi Mi'raj adalah Abdullah bin Abbas. Mungkin dia kata, mungkinlah. Dia kata sebenarnya yang dimaksudkan oleh penulis hikayat tadi tu Abdullah ibni Abbas, anak kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu. Tapi ini tidak didatangkan dengan sebarang bukti. Jadi kita tak boleh terima lah. Itu sekadar pandangan dia. Nampak tak? Okey. Baik, yang kedua. Hikayat Nabi Mi'raj diawali dengan pengutusan malaikat Jibril dan Mikail. Versi hikayat tadi. Yang datang ambil Nabi ini adalah malaikat Jibril dan Mikail. Dua malaikat. Ni dia punya bukti lah. Saya tak baca lah, panjang jadi ceritanya. Maka kata Jibril dan Mikail, "Ya Muhammad, berjanjilah Tuhan hamba dengan burak itu. Turunlah sayap," katanya. Itu maka hamba pun berkatalah pada burak itu, "Demikian kata hamba, hai burak, bahawanya tiadalah aku mengendarai burak yang lain daripadamu pada hari kiamat." Itu dia. Pun dalam Sahih Bukhari diawali dengan penceritaan Nabi SAW kepada sahabatnya tentang peristiwa pembelahan dan pemeriksaan hati Nabi oleh malaikat Jibril sahaja. Jadi mana datang malaikat Mikail? Bagaimana malaikat Mikail? Tengok tu. Kenapa jadi begitu? Sebab penulis zaman tu pun tak pergi direct kepada Quran tafsir dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun mungkin main agak-agak dengar-dengar lagu mana ataupun sumber yang sampai pada dia yang sudah versi kontaminate dengan Israiliyat ke apa semua, lantas ditulis lantas tulisan Jawi jadi hikayat jadi kitab, maka dianggaplah sebagai sumber muktabar yang muktamad. Benda ni nak betul hadirin hadirat sekalian. Sampaikan saya duduk di exactly at its place. Untuk nak reform benda ni, wallahu alam berapa lama masa. Sahabat saya akan kena berlawan lah dengan akan bertentang dengan majoriti daripada mereka yang dalam kelompok ini. Khususnya ini. Okey, terus kita tengok lagi. Ini saya tak baca lah ya. Yang ketiga, terdapat kesamaan mengenai penggunaan hewan burak. Dua-dua ada burak. Dalam hikayat pada burak, dalam hadis sahih pada burak. Dalam Bukhari diceritakan bahawa Nabi SAW membawakan haiwan burak dalam kenderaannya dalam menjalankan Isra Mi'raj. Bla bla bla. Adapun tertulis pula dalam hikayat Nabi Mi'raj, saat Jibril dan Mikail membawakan burak pilihan dari syurga kepada Nabi SAW. Bukhari, Jibril bawa burak, suruh Rasulullah naik. Itu dalam Sahih Bukhari. Dalam versi hikayat, Jibril dengan Mikail bawa burak-burak, suruh Nabi pilih. Kan dah lain tu ceritanya. Nampak tak? Nampak tak tu?
Mungkin kita rasa, oh biasalah cerita-cerita ni banyak versi-versinya. Masalah sekarang ada yang sahih daripada Sahih Bukhari. Jadi kita kena berpada dengan yang itu je lah. Cuma tak sedap lah. Versi hikayat ni sedap. Nah, sekejap ya. Ada orang call saya, takut benda penting. Sekejap ya. Hello? Tengah-tengah sedap ni orang call pula ni. Hai. Kita tengah semangat. Oh, kejap. Sahabat saya rupanya. Kejap eh. Orang pejabat. Pegawai pejabat. Okey, sikit lagi. Alright. Okey, ni selesai lah. Maksudnya bersih hikayat Jibril dengan apa nama Mikail bawa banyak borak, Rasulullah pilih. Bersih Sahih Bukhari, borak tu dibawa dan Nabi disuruh naik saja oleh Jibril seorang. Satu. Menarik tu. Dalam masjid semalam tak sempat nak cerita yang ni. Dah padam. Saya pun kata, minta maaf tuan-tuan, ilmu saya dalam laptop. Tak ada. Okey, baik. Kemudiannya, okey. Disajikan perbezaan antara dua teks. Dalam hikayat Nabi Mi'raj dijelaskan bahawa Nabi Muhammad ditemui oleh dua malaikat, iaitu Jibril tadi dah ni. Okey, sedangkan dalam hadis dijelaskan Jibril saja bersamaan. Okey, ini kita bincanglah. Okey, dalam hikayat Nabi Mi'raj disebutkan peristiwa-peristiwa tentang siksaan di neraka. Sedangkan dalam Sahih Bukhari tidak diceritakan. Maksudnya riwayat Sahih Bukhari saja. Tapi kena ingat, ada beberapa riwayat lain yang sahih juga dan juga yang dhaif yang mungkin ada tentang cerita siksa neraka tadi. Sebab riwayat Bukhari sekarang ni kita dah faham dia hanya compare dengan Sahih Bukhari. Sedangkan ada beberapa riwayat lain Mi'raj. Jadi kita tengok buku yang guru saya usahakan tadilah. Buku mana? Buku ni tadi. Sebab dia cuba kumpul semua riwayat yang sahih dalam ni dan dia comparekan dengan yang tak sahih. Jadi dia cuba untuk nak jelaskan semuanya sekali lah. Okey, baik. Seterusnya, okey. Dalam naskah hikayat hikayat apa ni? Nabi Mi'raj dalam versi hikayat tadi disebutkan beberapa nama yang asing seperti malaikat Ta'il. Mana malaikat Ta'il ni? Malaikat Kanzun Nar. Tu. Dikatakan Kanzun Nar ni malaikat yang jaga neraka. Malaikat 70 muka. Tu dia, mari mana pula ni? Yang tentu tidak terdapat dalam hadis Bukhari ataupun mana-mana hadis sebenarnya. Baik. Okey, baik. Berikut dapat dilihat nama-nama Nabi lapis langit dia. Baik. Ni perbandingan ya. Ni yang hikayat Nabi Mi'raj belah sini. Belah sini ni. Yang ni yang Sahih Bukhari punya. Okey, dalam versi hikayat, langit pertama Nabi Ismail. Dalam versi Sahih Bukhari, langit pertama Nabi Adam. Yang kedua, versi hikayat tak ada Nabi. Versi Bukhari, Nabi Yahya dengan Isa. Pakcik dengan anak saudara ni. Versi hikayat, langit ketiga, Yusuf, Daud dan Sulaiman. Sedangkan versi Bukhari, Yusuf saja. Lagu mana? Masalah nak percaya mana? Kita mestilah percaya yang Bukhari. Orang zaman dulu, mestilah dia percaya pada versi hikayat. Jadi ni dah jauh daripada kebenaran hakikat ni. Tengok. Yang keempat,
Ibrahim alaihissalam, Ismail, Ishak dan Lut. Sedangkan versi Sahih Bukhari Nabi Idris saja. Begitu juga yang kelima tidak ada. Sedangkan versi Bukhari Harun. Versi hikayat langit ke-6 Nuh dengan Idris. Sedangkan versi Bukhari adalah Musa. Dan ketujuh versi hikayat kata Musa, dan versi Sahih Bukhari adalah Ibrahim alaihissalam. Yang bersandar pada Sidratul Muntaha, yang Baitul Ma'mur, bukan Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, yang malaikat masuk tak keluar-keluar 70,000. Kan? Katanya terdapat sisi menarik daripada hikayat Nabi Mi'raj dalam penceritaan kondisi setiap lapis langit, bla 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 bla, dan seumpamanya. Okey. Akhir sekali 7. Banyak lagi ya. Sikit lagi ambil masa. Yang ketujuh, kedua teks sama-sama menceritakan kisah ujian Nabi Muhammad saat Isra' Mi'raj tentang urusan minuman, susu ataupun arak itulah, dan Rasulullah telah pilih susu. Itu dua-dua ada. Tak ada salah. Ini dia punya teks, saya tak baca. Dalam hadis Sahih Bukhari ditampilkan cerita tentang asal mula perintah salat 5 waktu sebagai tujuan inti daripada peristiwa. Sebab itulah para ulama kata Isra' Mi'raj ni sebenarnya hakikat sebenar yang nak disampaikan adalah tentang pemasyhuran Rasulullah menerima watikah solat. Itulah dia punya core business sebenarnya. Tapi dalam versi hikayat hanya sedikit perbahasan mengenai hal tersebut. Sedikit saja, tak penting mana pun bab solat ni. Tengok. Sikit saja. Apa ya? Maka firman Allah Ta'ala, hai Muhammad, kerjalah olehmu dengan segala umatmu sembahyang pada sehari semalam 5 waktu dan puasa dalam setahun sebulan pada bulan Ramadan. Sedangkan seluruh cerita Isra' Sahih Bukhari adalah tentang solat ni. Paling penting. Dari perbandingan di atas, dilihatlah hikayat Muhammad pula. Hikayat Nabi Mi'raj memiliki beberapa persamaan, bla 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 bla. Dia kata banyak sama sebenarnya. Tapi kemudian perlu diperhatikan dalam kajian okey, adalah bahawa hikayat Nabi Mi'raj merupakan naskah Melayu yang menampilkan kisah-kisah yang bersifat fiksi. Dia terpaksa kata yang diangkat berdasarkan sebuah peristiwa yang dikatakan sebagai fakta, peristiwa Isra' Mi'raj. Dan ini akidah kita ni. Quran cerita mukjizat, akidah ni. Kalau kita tolak peristiwa Isra' Mi'raj, kita tolak Al-Quran, kita tolak hadis sahih. Apa natijahnya tu? Masalah sekarang kita yakin, tapi versi yang kita percaya tu versi yang hikayat. Masalah besar. Penggambaran mengenai malaikat, peristiwa alam neraka, peristiwa yang terjadi di syurga, kisah-kisah lain, kisah pasca penceritaan kisah Isra' Mi'raj iaitu Bani Israel yang tidak percaya peristiwa Isra' Mi'raj itu oleh sifat imajinatif, akibatnya timbul perbezaan realiti. Okey, baik. Berkatalah dengan menggunakan perbandingan data-data tekstual terhadap hikayat Nabi Mi'raj dan hadis Bukhari dengan menggunakan pendekatan intertekstual, dapat disimpulkan bahawa teks hikayat Nabi Mi'raj adalah teks transformasi. Teks yang sudah telah dikontaminate ataupun yang telah ditahrif ataupun ditokok tambah ataupun yang telah menghilangkan keaslian asal daripada hipogram teks asal, teks yang telah diubah suai kemudian jadi hikayat, ya. Dan akhir sekali katanya, hal ini harus diperhatikan adalah peristiwa Isra' Mi'raj adalah peristiwa yang suci bagi umat Islam dan sangat diyakini kebenarannya. Adapun hikayat Nabi Mi'raj adalah prosa apa dia? Versi panjang, apa dia dipanggil? Prosa ni adalah riwayat-riwayat panjang lah, hikayat-hikayat panjang, ya. Novel lah prosa. Bersifat fiktif. Oleh sebab itu bagi pembaca awam yang kurang dalam pengetahuan agama Islam atau tidak faham betul asas kisah asli Isra' Mi'raj daripada hadis,
hikayat Nabi Mi'raj memiliki cenderung untuk menyesatkan. Tu dia. Ini saya sebut semalam dalam masjid ni, tak tahu jadi apa ni. Nasib baik dia padam sebelum sampai sini. Kalau tak saya baca je ni. Oh, kenapa kata sesat? Saya tak kata. Teks ni, pengkaji ni yang kata, marah dia. Saya tak kata. Kerana terdapat butir-butir penceritaan yang tidak sesuai dengan cerita aslinya. Namun, harus diakui pula bahawa hikayat Nabi Mi'raj adalah sebagai karya imajinatif yang poliinterpretasi. Tentu memiliki unsur-unsur tersirat yang dapat ditangkap oleh pembaca. Misalnya, dengan kebahasan cerita yang dibuat menarik seperti teks. Menarik memang lebih menarik. Macam Pak Latif tulis novel kisah-kisah apa semua. Baca. Tapi adakah dia sahih, dia benar? Tidak. Bercampur antara yang benar dan yang tidak. Jadi boleh ke kita pegang sebagai satu benar-benar? Boleh. Tapi baca sedap. Kesannya besar. Ramai orang baca. Pengaruhnya besar. Royaltinya banyak. Duitnya banyak dapat. Tapi untuk kebenaran, tak boleh pakai. Sebab dia langgar disiplin ilmu. Okey, misalnya dengan kemasan cerita, okey, pembaca lebih bisa memaknai keagungan bla bla. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan ke? Moleknya tiada, dapat 10 minit dah. Ada soalan, bagi tahu Kak Syida forward pada saya, kita bincang pada minggu depan insya-Allah. Belum. Ada yang masih menggama asal tanpa nak tengok balik so. Dulu kita pun selalu dengar kisah macam ni. Ya benar. Patutlah tahqiq semua lagi. Ya betul. Ustaz, Sebab tu saya tunjuk ya sumber asal. Betul itu memang bidang saya. Dan pentingnya lebih ramai orang yang bawa sumber ini untuk tunjuk yang mana yang bermasalah dan yang mana yang benar. Supaya kita duduk dengar ustaz-ustaz yang duduk cerita tu, kita macam kenapa ni semua tak betul ni. Bukan semua tak betul. Memang ada yang tak betul dalam tu. Tak betul lah. Takkanlah hikayat lawan hadis kita nak kata hikayat betul. Kita orang Islam pun orang. Kalau kita orang Islam yang nak jaga Quran Sunnah, jaga akidah, kita kena katalah hadis yang betul. Yang hikayat tu memang dah ada tokok tambahnya. Jadi dalam bab kisah berkaitan benda-benda gaib, kena baliklah pada sumber yang asal hadis. Ya? Dan seumpama wallahu a'lam. Ustaz, masalahnya kan masalahnya ulama-ulama terdahulu dah mengkaji bab-bab semua. Maknanya orang kata kalau kita tak terima dia orang punya credibility tu macam yalah, orang dah study, orang dah baca, ulama terdahulu dah baca, dah kaji, dah benda ni semua kaji. Kita sekarang Sebab itulah masalahnya itulah. kebenaran itu bukan pada batang tubuh. Kebenaran itu pada hujah, pada sumber yang diperakukan. Kita tak kata bila seorang ulama tu ada silap sikit dalam karya dia, keseluruhan karya dia tak berguna dan dia pun buat benda salah sengaja masuk neraka. Itu bukan tugas kita. Tapi kita kena akui realitinya, situasi ketika ulama-ulama kita menulis itu, zaman itu zaman macam tu. Maklumat terhad, tak ada internet. Sekarang ni kitab PDF-nya tu berlambat-lambat kajian. Sebab tu saya kata zaman ni masih lagi orang nak bawa cerita hikayat sebagai cerita sahih. Anggap cerita sahih daripada Quran hadis, kita tak boleh terima lah. Sebab sumber dah depan mata, dah terbuka dah. Ada pun ulama-ulama dulu, orang zaman dulu, saya sebut selalu kan. Kalau satu kampung tu ada seorang Tok Guru tu lah dulu kini selamanya ya. Dia tak keluar daripada kampung tu. Tapi hari ni buktinya saya tunjuk tadi, ini teksnya, ini sumbernya, ini kajiannya, ada. Jadi nak kata apa lagi, dah jelas, terang lagi bersuluh. Tetapi with due respect, our respect to our ancestor, ulama-ulama dulu, kita katakan mereka dah buat kerja mereka. Kita tak judge mereka dah buat apa yang mereka mampu untuk Islam, untuk dakwah. Jadi tugas kita hari inilah pula memberi nilai tambah sikit sebanyak. Meneruskan legasi mereka, bukan memutuskan buang langsung, tapi membaik pulih. Islah. Islahkan. Itu kita panggil dakwah islahiyah kan? Islahkan. Elokkan lagi.
Dah makin elok dah. Dulu lagi teruk lah zaman hikayat dulu. Tapi moden-moden ni dah mula dah ada kesedaran. Dah hujung-hujung ni dah makin banyak kesedaran. Dah mula nak tadabbur Quran, mula nak tadabbur hadis. Makin lama makin bagus lah. Cuma dia tak jadilah setahun 2 tahun ini. Kak Syida ya. Saya sebut dah benda kita buat hari ni mungkin 100 tahun lagi lah baru jadi. Tapi kena buat lah. Begitu. Jadi buku dalam bahasa Melayu dah banyak. Dah mula muncul ustaz-ustaz kita tulis buku. Buku-buku ni lah yang akan jadi rujukan 20, 30, 50 tahun, 100 tahun lagi. Begitu. Wallahu a'lam. Soalan ke Dina, Diza, Kak Aziz? Assalamualaikum Ustaz. Ya, So, Kak Lina. dia kan dinamakan kitab-kitab ni hikayat. Jadi kalau hikayat tu maksudnya bukan ilmiah, I mean bukan fiction, bukan fakta lah, fiction. Is it? Adakah sebab Soalannya. itu dia menyebabkan mungkin yang menulis ni dia tidak memikirkan implikasi penulisan mereka, sehingga macam Sampai. bila sampai ke zaman kita ni dia akan dianggap sesuatu yang betul. Sebagaimana juga Ibn Kathir kan dia banyak memasukkan sumber-sumber Israeliat kan. Di mana zaman dulu mana ada sumber berkenaan dengan kisah-kisah para nabi yang macam boleh ada credibility melainkan daripada orang-orang Yahudi Madinah kan. So macam bila kita sampai ke zaman kita ni, kita kena macam buat penilaian semula dan bukanlah maksudnya dengan sengaja ulama dulu ni nak memusingkan fakta atau memasukkan perkara yang tak sahih. Itu Ustaz. Baik, kena faham ya, zaman ni ratus tahun. Imam Ibn Kathir bila tulis tafsir dia ada metod dan ada kesenian dan ada matlamat dia yang tersendiri. Sebagaimana Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Bila baca muqaddimah mereka dah nyatakan, kitab aku ni yang aku masukkan semua riwayat, yang pelik-pelik apa semua kamu jumpa. Tapi kamu tapislah, sebab tu kitab-kitab muktabar begitu memang ditulis untuk ulama. Dia akan fungsional bila ulama juga yang mahir baca untuk nilai balik apa yang At-Tabari tulis apa semua itu ni. Yang jadi masalah, sebahagian yang datang kemudian termasuk ulama sendiri tak faham metod penyusunan Imam Tabari dengan menyandarkan pada ni ada dalam kitab Imam Tabari takkan tak sahih. Dia kira semua yang ada dalam kitab sahih belaka. Sedangkan Imam Tabari dah bagi isyarat. Cumanya dulu-dulu mereka tak buatlah nota kaki. Mereka bagi isyarat tu secara dipanggil ilal, secara tersembunyi. Dalam riwayat, dia ada isyarat-isyarat tu. Dan isyarat-isyarat tu ulama-ulama saja yang faham. Begitu juga Ibn Kathir. Dia memang sengaja masukkan Israiliyat, tapi bukanlah untuk kita menerimanya 100%. Dia dah ada dah isyarat dia, ni Israiliyat, ni sekian, ni sekian, ni sekian. Cuma kita yang datang kemudian, orang yang datang kemudian lah, melihat ini kitab yang besar, semua yang ada padanya sahih belaka. Itu memang sebab itulah ada usaha sebagian ulama cuba nak asingkan. Contohnya Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, baru mati 2-3 tahun sudah. Dia tafsir At-Tabari, tafsir Ibn Kathir ni memang dia berpegang kepada riwayat Israiliyat ni yang tak sahih tak perlu pun kita pakai. Tak ada, maksudnya mafsadah lebih besar pada maslahah pada dia. Sebab apa? Pada dia kalau selagi ada Israiliyat tu, walaupun dah jelaskan ni Israiliyat tak boleh percaya, umat Islam akan percaya juga. Dan menurut Imam Ibn Kathir, menurut Dr. Salah, manhaj dia untuk kita nak tadabbur faham Quran tak perlu pun riwayat Israiliyat. Memadai apa yang dah ada dalam Quran dan hadis untuk kita tadabbur, ambil ibrah, tak perlu dah cerita-cerita Israiliyat. Kerana bila ada Israiliyat, walaupun Israiliyat tu tidaklah mencapai tahap Israiliyat yang bercanggah dengan akidah, tetaplah nanti manusia akan seronok dan percaya dan hanyut dengan cerita tu. Itu manhaj Dr. Salah lah. Tapi kalau pergi pada ulama lain, cerita tu tak bolehlah kata tak sahih. Sebab memang disebutkan la tusaddiq wa la tukadzib. Tak boleh kata ya dan tak boleh kata tidak. Jadi kenalah ada di situ. Jangan kacau. Masalahnya bila sampai pada masyarakat, dia tak begitu. Dia memang akan terima. So, di situlah ada ulama dalam konteks masyarakat Melayu kita, pada saya memang kena cut terus.
Sebab pesen masyarakat kita ni, dia betul ke tak betul ke, seronok dengar, dia kira betul berlaku. Wallahu a'lam Kak Lina. Baik, Ustaz. Okey. Soalan lagi ke? Kita pun dah sampai masa je ke 4:17 dah Ustaz. InsyaAllah Kak Ada rasa perkongsian Ustaz petang berkenaan dengan Isra Mi'raj tu dia kata kerja-kerjanya belum selesai lah. Masih lagi kenapa? Keep on lah kita ni kan, walaupun skala yang kecil ke kata untuk diri sendiri, ahli keluarga dan juga kawan-kawan di grup JAA ni, insyaAllah Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsikan buku kita teks tu tadi, kita boleh sebarkan pada sahabat-sahabat di JAA. Sebenarnya ustaz-ustaz kita, penceramah kita ni, kalau dia fokus pada hadis Sahih Bukhari tu dah memadai dah. Kalau dia rujuk pada surah Al-Isra ayat 1 dan dia tengok tafsir Ibn Kathir, padan dah dia nak ceramah. Satu malam tu 2 jam, sejam setengah. Masalah tak begitulah, dia dah ambil merata-rata. Dia pernah pergi sonok Ustaz. Apa? Kuah, tambah kuah. Baru sedap dengar hikayat. Ustaz, semua orang tidur. Tapi Benda nama yang baru hikayat kan? Itulah nama hikayat. Lah, tapi Begitulah itulah. ceritanya. Terima kasih Ustaz. Kalau Wallahu kita a'lam. InsyaAllah nanti saya share perubahan pada Kak Syida ya. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz dan semua perkongsian petang ni sangat-sangat manfaat dalam berkenaan dengan Isra Mi'raj ni. Satu ilmu baru yang kita jumpa petang hikayat Nabi Mi'raj tu, buku kitab yang kitab dulu-dulu tu kan. So dengan itu kita endkan sesi kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi Ustaz pada sesi akan datang minggu depan. Mungkin kalau ada sambungan lagi pada kisah Israiliyat ataupun kitab-kitab yang tertentu yang Ustaz kongsikan kami, diadu-adukan Ustaz insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih, jumpa lagi. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua ya. Jumpa lagi Kak Liza. Day of record. Okey, saya tutup. Assalamualaikum. 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 Terima kasih, Liza. Sama.